Baiklah, Assalamualaikum dan sahabat sejahtera. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan ingatkan tuliskan nama kamu dekat ruangan chat dan isikan nama kamu dekat link kehadiran dekat dalam grup kelas. Okey, jadinya jam sudah menunjukkan pukul 9.05, jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar semua, adakah anda semua sihat? Okey, semua sihat je. Okey, baiklah. Okey, kamu boleh beri kalau kamu tak nak cakap, kamu boleh beri respon dekat chat. Nanti cikgu akan baca dekat skrin. Okey. Okey, kamu boleh nampak slide cikgu ya? Okey, cikgu nak tanya. Okey, untuk gambar yang pertama ni, apa yang kamu faham, apa yang kamu nampak dengan gambar yang pertama ni? Okey, gambar yang pertama ni adalah gambar gambar yang pertama ni adalah gambar di padang pasir kan. Okay, padang pasir, lepas tu ada unta. Okey, jadinya maknanya ni adalah dekat kawasan gurun. Okey. Kalau gambar yang kedua ni mengenai dengan apa? Okey, gambar yang kedua ni adalah mengenai masjid. Okey, dia betul masjid. Dia masjid. Tapi yang gambar yang kamu nampak ni, yang warna hitam ni, kita lebih orang Islam. Okey, yang jawab tu Bino kan. Okey, orang Islam panggil dia adalah yang warna hitam ni, kita panggil Kaabah, tempat suci untuk umat Islam. Okey, kalau yang masjid tu kamu ada nampak yang bukan warna hitam tu, yang sekeliling warna hitam tu, tu masjid. Okey, itu adalah Masjidil Haram dekat di Arab Saudi. Maknanya berdasarkan gambar pertama dan gambar kedua ni, adalah berkaitan dengan kita sambungkan pembelajaran kita pada sekarang. Okey, kita akan belajar mengenai bab 8, itu bab terakhir untuk kamu punya syllabus untuk tingkatan 1, iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Dan kita punya chapter iaitu 8.1, latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey. Apa yang cikgu nak kamu faham dan kamu capai pada hari ini adalah, yang pertama adalah berkaitan dengan latar belakang masyarakat Arab jahiliyah. Kita akan tengok siapa tu Arab jahiliyah, maksud apa Arab jahiliyah semua kita akan tengok. Okey, yang betul yang kedua itu sistem masyarakat jahiliyah. Dia ada 3, politik, ekonomi dan sosial. Tapi pada hari ini kita hanya fokuskan kepada politik sahaja. Okey, maknanya hari ini kamu kena faham ada 2, iaitu latar belakang masyarakat Arab jahiliyah. Yang kedua ialah sistem masyarakat jahiliyah daripada segi politik. Okey, politik ni berkaitan dengan pemerintahan. Okey. Baiklah. Kita akan pergi kepada kita punya objektif yang pertama, iaitu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey. Secara umumnya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai pertempatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Maknanya masyarakat Arab pada zaman dulu dia punya kehidupan dengan masyarakat beragama Islam pada hari Arab Islam pada hari ini, masyarakat Islam pada dulu ataupun hari ini adalah sangat berbeza daripada pelbagai daripada segilah, contohnya pemerintahan, ekonomi dan sosial. Mereka tidak sama dengan masyarakat Arab jahiliyah dengan masyarakat Arab Islam ni, dia punya kehidupan tidak sama. Okey. Mereka tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir. Syam di sebelah utara. Okey, kamu boleh nampak Syam tu dekat belah atas ni. Kalau kamu nampak kat skrin cikgu ni.
Dan Laut Arab di selatan. Okey, bawah ni adalah Laut Arab. Teluk Parsi di timur. Okey, yang sebelah kanan ni. Kalau timur tu maknanya dia sebelah kanan Dan Laut Merah di belah barat. Kalau barat di sebelah kiri. Okey, kamu ingat timur kanan, barat kiri. Maknanya tanah Arab ni dia kedudukan dia dekat pada hari ini adalah dekat negara Arab Saudi. Dan negara Arab ni dia dikelilingi dengan 4 laut kalau kamu perasan. Kalau dekat belah atas, belah utara adalah Laut Mediterranean. Kalau belah timur ataupun belah kanan itu Parsi dan belah kiri itu Laut Merah dan belah bawah atau selatan ialah Laut Arab. Okey. Kamu boleh nampak, ni adalah merupakan semenanjung tanah Arab. Bila kita sebut semenanjung tanah Arab tu, dia ada Syam ataupun pada hari ini kita kenali sebagai negara Syria. Lepas tu dia ada Iraq. Lepas tu dia ada Oman, dia ada Iran. Okey, lepas tu yang paling tepat macam yang utama tu adalah negara Arab Saudi. Okey. Bila kita sebut Hijaz, kamu kena faham kalau kita sebut Hijaz, dia meliputi 3 kawasan. Okey, iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Bila orang sebut Hijaz tu apa? Hijaz tu adalah 3 kawasan yang meliputi Mekah, Madinah dan Taif. Okey. Okey. Terusnya, terdapat wilayah seperti Hijaz. Hijaz yang 3 tadi tu, yang Madinah, Mekah dan Taif tu, Najd, Yaman, Hadramaut dan Oman. Ini adalah merupakan kawasan-kawasan yang terdapat dekat semenanjung tanah Arab. Di kawasan tengah, bahagian tengah atau wilayah Hijaz ni terdapat 3 ibu kota penting iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Apa yang cikgu cakap tadi tu adalah wilayah Hijaz tu ada 3 kawasan. Okey. Ketiga-tiga ibu kota ini terletak pada kedudukan yang strategik yang membolehkan berkembangnya dari segi perdagangan dan pertanian. Bila kedudukan strategik ni dia adalah selalunya kalau kedudukan strategik ni dia berdekat dengan air tau. Jadi bila dengan ada air ni diorang boleh melakukan aktiviti perdagangan itu dengan menggunakan perkapalan dan pertanian. Kemudian pertanian ni tanam sayur ke apa semua. Bila dengan adanya sumber air, jadi mereka boleh melakukan kedua-dua aktiviti tersebut. Sebab pada zaman dahulu perdagangan dan pertanian ni penting lah. Sekarang pun sama lah juga. Akibatnya kalau zaman dulu pun bila dengan adanya kawasan air ni jadinya mereka dapat melakukan aktiviti perdagangan dan pertanian. Lepas tu kita akan tengok lagi latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Namun begitu, selepas keruntuhan empangan Maghrib, sekitar tahun 300 Masihi berlaku kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab. Apa yang kamu tahu kan apa tu empangan? Empangan tu adalah merupakan tempat simpanan air. Bila ada empangan tu, jadi kita dapat kumpul air dan digunakan pada hari seterusnya kan dengan ada air tu. Apa yang cikgu tadi, air ni dia sangat penting dalam kehidupan manusia lah. Apa yang terjadi dekat Arab ni, berlakunya empangan Maghrib ni adalah merupakan empangan yang terbesar ataupun empangan yang menyimpan air untuk dekat kawasan tanah Arab ni lah. Tapi pada satu hari tu, empangan ni dia pecah. Bila dia pecah, berlakunya banjir. Dan bila berlakunya banjir yang besar tau, sebab empangan Maghrib ni dia sangat besar. Bila empangan ni pecah, dia akan berlakunya banjir. Dan bila berlakunya banjir, dia akan memberikan kerosakan lah. Kerosakan dekat kawasan yang berlakunya banjir itu dekat pertempatan masyarakat Arab ni pada zaman dahulu. Keningan. Maknanya bermulanya zaman Arab Jahiliyah ni apabila empangan Maghrib roboh. Lepas tu kehidupan sosial yang lemah, menyebabkan masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Maknanya mereka punya zaman sosial ni maknanya dia macam berinteraksi antara satu sama lain. Satu sama lain dia orang lemah lah. Maknanya dia orang tak ada macam mereka bebas bergaul kan. Bila contoh kalau Islam lelaki dengan perempuan dia ada batas-batas kan. Tapi masa dekat Arab Jahiliyah ni mereka kalau lelaki perempuan pun dia tak ada batas-batas.
Contohnya dia boleh macam, dia boleh pegang lah, okay? Dia boleh salam kan. Kalau kita dalam Islam, kalau bukan kita punya mahram, kita tak boleh salam, kita tak boleh pegang. Dan aurat pun kita tak boleh tengok. Tapi kalau untuk jahiliah ni, dia terbalik. Dia boleh, dia terbalik lah. Dia lelaki perempuan boleh salam kan. Lepas tu, masa zaman jahiliah ni, perempuan, dia dianggap macam golongan yang tertindas ataupun yang lemah. Jadi dia, lelaki ni dia boleh buat apa sesukanya kepada perempuan lah masa zaman Arab jahiliah ni. Okey. Selepas tu, oleh sebab itulah mereka tidak mampu membina semula empangan ma'arif. Maknanya disebabkan dia tak ada ilmu. Okey, dia tak ada ilmu macam mana nak buat empangan ma'arif tu. Lepas tu mereka punya sosial pun dah dah rosak kan, dah buruk. Okey, pada masa tu masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai zaman jahiliah. Itu mereka punya cara kehidupan mereka sudah macam dia tak tersusun lah. Bila dia tak tersusun ni, jadi hidup seorang tu dia kucak-kacir kan. Lepas tu dia pula melibatkan sebuah masyarakat. Okey, bilanya tak ada macam pegangan hidup. Okey, macam dalam Islam, pegangan hidup kita macam mana pun, kalau berlakunya apa-apa pertengarahan apa-apa semua, tapi Islam dia kena pegang kepada dua. Iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Sunnah. Okey, itulah untuk orang Islam. Okey, kalau macam orang Hindu yang cikgu tahu, dia kena pegang pada kefahaman dia itu kitab Veda, betul. Okey, macam itulah. Tapi untuk masyarakat jahiliah ni, dia tak ada pegangan hidup. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak ada macam membarisi ilmu daripada macam, dia macam tak sepatutnya kalau benda-benda dia bertulis kan. Macam dalam Islam tadi Al-Quran kan, atau hadis kan, dia bertulis kan. Macam yang Hindu kitab Veda, dia bertulis juga kan. Kitab dalam yang untuk dekat jahiliah ni, dia tak ada macam pembukuan atau penulisan. Jadinya dia tak boleh sampaikan ilmu tu kepada anak-anak cucu dia lah. Lepas tu dengan berlakunya empangan ni pecah kan, dia punya sumber untuk kehidupan ni pecah. Jadi diorang kehidupan mereka dah kucak-kacir. Diorang tak tahu nak bina macam mana empangan ma'arif ni balik. Okey, diorang tak boleh nak membina kehidupan mereka semula pada zaman macam kegemilangan tu lah. Bila ada empangan ma'arif tu, dia ada kegemilangan, diorang boleh berdagang dan diorang boleh berlakunya pertanian. Okey, lepas tu kita akan tengok apa tu jahiliah. Okey, jahiliah ni dia berasal daripada perkataan Arab iaitu jahalah yang bermaksud jahil. Okey, bila orang sebut jahil tu, dia macam jahil ni dia lebih kepada pengertian kepada seorang yang menolak agama. Okey, contoh kalau tu dia menolak ajaran agama nabi-nabi dahulu dalam Islam. Sebelum Nabi Muhammad tu dia ada nabi-nabi lain kan. Dia ada bawa ajaran kan. Jadi mereka ni dia menolak ajaran yang diberikan kepada nabi-nabi yang dahulu. Contoh dekat zaman Arab ni, okey, mereka tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Maknanya dia orang tak ada pegangan hidup. Okey, maknanya apa cikgu cakap, kalau seorang dia ada nabi ni, nabi dia pemimpin kepada masyarakat tersebut dan dia tak ada kitab suci. Okey, macam kita ada Al-Quran dengan Sunnah kan. Dia orang tak ada benda-benda tu. Jadinya mereka macam hidup, mereka tak ada kucak-kacir, dia orang tak ada peraturan, dia orang buat peraturan sendiri. Peraturan sendiri tu, jadi dengan ada peraturan tu, dia orang sesuka hatilah. Okey, jadinya macam contoh golongan perempuan ni, dia tindas dia. Kalau hidup zaman jahiliah ni, macam mereka kata anak perempuan, zaman jahiliah ni, kalau kamu hidup zaman yang perempuan hidup zaman jahiliah ni, dia macam sangat macam tertindas lah. Kalau macam lahirnya bayi perempuan, mereka akan tanam bayi perempuan tu hidup-hidup. Sebab apa? Sebab mereka kata kalau bayi perempuan dia akan memberikan macam keburukan atau memberikan keburukan kepada keluarga tersebut. Jadinya bayi perempuan akan ditanam lah, dia akan hidup. Itu kepercayaan mereka lah. Okey, semasa Islam diperkenalkan, mereka juga menolak undang-undang Allah SWT dan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup. Okey, maknanya apa yang cikgu cakap tadi, orang Arab jahiliah ni dia tak terima pun pegangan Nabi dahulu dan Nabi undang-undang Allah. Kalau Islam ni dia berkaitan dengan Nabi Muhammad, ya. Okey,
Jadinya mereka tak ada pegangan hidup. Jadi lepas tu pegangan hidup pun untuk yang Nabi Muhammad undang-undang Islam ni, Allah ni melalui Al-Quran ni pun mereka tolak. Jadi mereka nak buat keputusan sendiri. Dia tak nak terima mana-mana pun Islam kan, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia tolak semua kehidupan nilai mereka tolak juga nilai-nilai Islam kan. Macam kita Islam macam kita kena bertoleransi, lepas tu kita kena menghormati wanita ya. Dalam Islam kita kena menghormati wanita. Contohnya dalam medan perang, kanak-kanak, wanita dan orang tua tidak boleh dibunuh. Itu dalam undang-undang Islam. Kena ingat tu. Maknanya dalam Islam ni, salah satu dia wanita tersebut, cikgu cakap apa, kamu kena tahu, dengan adanya Islam ni, wanita ni akan dipandang tinggi balik lah. Dia tak adalah macam sesuka hati je, macam ditindas semua tu kan. Tu nilai Islam. Tapi Arab Jahiliyah ni dia tolak. Dia tak nak terima. Sebabkan mereka macam, orang kata macam, asalkan diorang hidup yang diorang nak rancang lah, diorang bina sendiri. Asalkan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dia tanpa memberikan keadilan kepada orang-orang lain. Contoh dia macam golongan wanita lah. Itu adalah berkaitan dengan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Mereka macam tak terima. Sebab apa? Bermulanya zaman kedatangan Islam ni adalah berkaitan dengan pecahnya pempangan makrif. Betul mereka tak ada ilmu yang dibawa daripada induk mereka kan, induk macam nenek moyang mereka kan. Jadinya mereka tak tahu ada ilmu untuk membina semua pangan tu. Jadinya mereka punya kehidupan kucak-kacir. Lepas tu mereka tidak terima ajaran agama. Lepas tu kita akan pergi kepada sistem masyarakat jahiliyah. Tapi kita pada hari ini kita akan belajar iaitu politik. Politik saja. Kita akan tengok politik masyarakat jahiliyah. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok kumpulan kabilah, iaitu kaum Hadari dan kaum Badui. Kalau berkaitan dengan kabilah ni adalah merupakan suku kaum lah. Contohnya, apa yang cikgu cakap, contoh dia macam kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India kan. Macam dekat Arab ni, mereka punya masyarakat iaitu kaum Badui dan kaum Hadari. Kamu kena tahu kaum Badui dan kaum Hadari itu apa. Kita akan tengok. Kaum Hadari tinggal di kota. Kota dan menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Itu adalah kaum Hadari. Mereka tinggal dekat kota. Lepas tu mereka boleh menjalankan perniagaan dan mereka memiliki binatang ternakan. Jadinya kaum Hadari ni dia lebih upgrade tu apa? Dia lebih macam majulah. Dia tinggal dekat kota kan. Kalau selalunya kalau orang tinggal kat kota ni, dia seorang yang macam dia majulah. Lepas tu kalau kaum Badui pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan. Maknanya kaum Badui ni dia hidup nomad ni iaitu maksud nomad ni adalah berpindah randa. Maknanya mereka tidak tinggal tetap. Dia akan berpindah daripada satu kawasan ke kawasan lain. Contohnya kalau kawasan ni dia punya semua makanan macam dah habis. Lepas tu mereka akan cari tempat kawasan yang lain untuk cari sumber makanan. Lepas tu dia dengan memelihara binatang ternakan. Apa yang kamu faham, kaum Hadari ni dia memiliki binatang ternakan tapi mereka tak bela. Tapi kalau untuk kaum Badui ni mereka memelihara. Maknanya kaum Badui ni dia memelihara binatang untuk kaum Hadari. Maknanya kaum Badui ni yang akan membela binatang untuk kaum Hadari. Maknanya kambing tu milik Hadari, tapi kaum Badui ni yang membela atau yang memelihara haiwan tersebut, binatang ternakan tersebut. Maknanya kaum Hadari ni dia macam ketua lah. Dia tak adalah ketua, dia macam pemilik kepada haiwan tersebut. Itulah kaum Hadari dan kaum Badui. Kalau bila orang tanya mana lagi satu yang macam nampak maju, itu kaum Hadari. Yang kamu boleh nampak gambar ni. Gambar ni adalah kehidupan berpuak-puak berdasarkan kabilah masing-masing lah. Mereka ada kelompok mereka tersendirilah. Sebab mereka hidup dekat
padang pasir je. Arab tu dulu dia padang pasir. Kalau kamu tengok yang zaman sekarang ni, memanglah dia dah maju kan, dia ada bangunan semua apa semua kan. Tapi kalau zaman dulu dia tak ada pun bangunan-bangunan yang cantik-cantik megah-megah tu. Dia padang pasir saja, okey. Dan dia adalah ibu kota, okey. Okey. Itu okey, lepas tu kita akan tengok mereka mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh seorang syekh. Kabilah tu iaitu berkelompok ataupun kelompok lah. Dia ada suku kaum, okey, ataupun yang diketuai oleh seorang syekh. Okey, syekh. Okey. Okey, seorang syekh yang dilantik, okey, syekh ni dia ketua dalam suku kaum tersebut. Sebagai ketua mestilah disukai oleh ahli kabilah. Maknanya dalam kabilah tersebut tu dia ada ahli-ahli lah kan. Jadinya yang syekh tu dia kena disukai lah. Lepas tu dia matang. Okey, matang tu dia boleh berfikir, memberikan sesuatu jawapan ataupun dia berfikir dengan baik lah. Okey, lepas tu dia berani. Lepas tu dia sanggup mempertahankan puaknya dan dia pandai berpidato. Maknanya dia pandai bercakap dan berhujah. Maknanya seorang syekh ni bila dia contoh dia apa sekarang, kalau kamu tengok pada situasi sekarang ni, iaitu macam Perdana Menteri kan. Kalau kita nak jadi Perdana Menteri tu mestilah disukai oleh ahli parlimen kan, mendapat sokongan majoriti. Yang kamu boleh nampak yang sekarang tu kan, yang melantikkan Perdana Menteri yang ke-9 tu kan, dia mendapat undian majoriti kan. Contoh dia macam Syed ni lah, dia akan disukai oleh ahli kabilah. Okey, lepas tu dia kena mati batang, berani, sanggup mempertahankan puaknya dan dia pandai berpidato. Okey, macam apa kamu tengok dekat macam dalam Malaysia ni pun, kalau nak jadi Perdana Menteri ataupun jadi menteri ni semua pun dia kena dia mestilah kena matang, lepas tu dia mestilah kena berani kan. Kalau kamu tengok dekat dalam parlimen tu, dia orang betul-betul pandai berpidato, mempertahankan puaknya. Okey, maknanya yang syekh ni dia kena ada kelima-lima ciri-ciri tersebut. Lepas dengan adanya kelima-lima ciri tersebut, baru dia boleh dilantik sebagai seorang syekh. Okey. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Okey, itu semangat perkauman. Okey, maknanya mereka ni bila perkauman ni dia akan memberikan kesan yang buruk lah. Okey, apa? Bila dia jumpa dengan kaum yang lain, mereka akan berperang, betul, mereka akan membunuh lah. Okey, dia macam dia nak pastikan kaum dia macam yang terbaik dekat kawasan tersebut. Jadinya bila dia akan melakukan macam serang-serang, mungkin dia bunuh kaum-kaum yang lain kan, untuk menunjukkan bahawa kaum dia yang kuat. Kalau yang minat tengok cerita Naruto kan, dia boleh tengok lah macam ini cikgu anime sikit, tapi dia berkait je. Okay, cerita Naruto tu kan, macam zaman dulu tu puak-puak ni dia ada clan tu. Macam Uchiha, Senju semua tu kan, dia lawan kan. Sebab apa? Sebab dia benci antara satu sama lain, dan mereka berperang akan menyebabkan kematian. Samalah macam dekat untuk masyarakat Arab jahiliah ni, dia hidup berpuak, dia ada kelompok kan, dia kelompok sendiri. Lepas tu dia ada semangat asabiah. Semangat asabiah ni kalau ada pada dalam diri seseorang tu, dia akan memberikan kesan yang buruk lah. Okey, iaitu banyak berlakunya perang ataupun Okey, itu akan menyebabkan banyak kehilangan nyawa. Okey, mereka bermegah dengan kabilah masing-masing. Okey, maknanya mereka hanya mementingkan mereka punya kabilah tu puak lah. Okey, maknanya mereka tak kisah apa pun mereka buat, asalkan mereka punya puak tu adalah yang terkuat, yang termegah. Okey, lepas tu mereka juga sering berperang, macam tu, untuk merebutkan kuasa, pengaruh dan harta. Okey, mana mereka ni suka berperang. Bila berperang ni menyebabkan banyak kehilangan nyawa kan. Dia macam satu benda yang tak perlulah kita lakukan bila perang ni kan. Kalau dalam Islam, sebelum kita nak melakukan perang, kita kena tanya dulu orang tu. Nak berperang ke, nak menjadi naungan ke, ataupun nak menjadi sahabat dalam perang. Kita akan tanya dulu. Kita akan tanya dulu sebelum perang. Okay, kalau orang tu kata nak berperang, baru berlakunya perang. Kalau mereka nak kata berbaik, berbincangan, okay, akan dibuatkan perbincangan. Okay, macam itulah. Okay, dia perang ni pun dalam sepatutnya
dalam perang ni pun dia ada undang-undang dia. Contohnya apa yang cikgu cakap tadi lah. Wanita, kanak-kanak, orang tua semua tak boleh bunuh. Okey. Tempat ibadah pun tak boleh dihancurkan. Okey. Contoh kalau macam tentera Islam tu dia serang kat kawasan tersebut. Okey. Contoh ada rumah ibadah lah kan. Tak kisah rumah ibadah agama lain kan. Jadi tentera Islam tak boleh hancurkan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, lepas tu kita akan tengok di kawasan Mekah terdapat kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Maknanya kaum yang bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti perdagangan ni dekat Mekah itu kaum Arab Quraisy. Okey, kamu ingat tu Arab Quraisy. Okey. Namun begitu Mekah pernah diancam musnah. Mekah tadi yang cikgu tunjuk yang warna hitam Kaabah tu, yang keliling tu, dia ada Mekah tu yang sekeliling tu, tapi masjid tu Masjidil Haram yang kat luar-luar tu. Okey, Mekah. Okey, dia pernah diancam musuh lah. Okey, dia akan nak dihancurkan. Contoh dia Abraha itu pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah yang warna hitam tadi tu. Tu Kaabah. Okey. Sebab apa? Tapi Kaabah tu dia dibina sebelum memang daripada Islam tau. Kaabah tu dia dibina semasa zaman Nabi Ibrahim. Tapi masa zaman Arab Quraisy ni, Kaabah tu memang ada kat situ yang warna hitam tu. Tapi kawasan sekeliling tu mereka meletakkan patung berhala. Sebab masa zaman Arab Jahiliah dulu mereka menyembah berhala. Okey, sebab apa? Sebab mereka dah jahil. Dia orang menolak ajaran agama nabi-nabi terdahulu ataupun nabi-nabi daripada Allah kan. Jadi mereka menyembah berhala dekat sekeliling Mekah tu, mereka meletakkan berhala. Okey. Pentadbiran di Mekah diuruskan oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti Darun Nakwah. Okey, maknanya mereka ada jabatan. Okey, dia ada sistem pentadbiran lah. Sistem pentadbiran iaitu contohnya macam Darun Nadwa tu, dia akan mentadbir beberapa tugas tertentu lah, macam pentadbiran ke dalam bidang cukai ke apa semua tu. Okey, tu mereka pun dah ada juga. Arab Jahiliah ni dia dah ada sistem pemerintahan yang tersendiri. Okey. Sebelum kita masuk bagi aktiviti ni, cikgu akan cerita lah yang tentang Abraha tu kan, dia nak serang Kaabah kan. Okey, yang tentera Abraha ni dia adalah merupakan tentera gajah. Dia nak serang tentera Mekah, tapi silap cikgu dia tak berjaya ya, sebab kalau untuk dalam orang Islam, tentera Abraha ni dia dikalahkan oleh burung ababil. Okey, burung ababil daripada inilah perutusan daripada Allah lah. Dia bawa batu tu daripada neraka kan. Okey, neraka, batu tu sangat panas. Bila dia lemparkan batu tu dekat tentera gajah ni, hancurlah tentera gajah ni. Mekah tidak dapat dihancurkan. Tapi sebab masa serangan tentera Abraha ni, iaitu sebenarnya adalah pada hari kelahiran Nabi Muhammad. Okey, bila tentera Abraha ni nak menyerang dengan izin Allah. Okey, ni untuk percayaan agama Islam dah. Burung ababil tu dia bawa batu daripada neraka. Aku tengok apa nama batu tu. Dia untuk serang tentera gajah supaya tidak menghancurkan Kaabah tu lah. Bila dia hancurkan Kaabah tu, berkaitan dia akan menghancurkan Mekah. Bila menyebabkan peperangan ni akan membuat banyak kematian. Okay, jadinya dengan adanya burung ababil kan yang serang balik tentera Abraha ni, dia dah Mekah ni dia selamat. Okey. Okey kelas, sekarang ni kita akan masuk ke bahagian aktiviti. Okey, apa yang cikgu nak, kamu boleh, okey, kita punya aktiviti ni adalah isi tempat kosong dengan memberikan jawapan yang betul ya. Okey. Dekat sini apa aktiviti kita adalah mengenai ciri-ciri seorang syekh. Tadi cikgu ada ceritakan ada 5 kan. Ada 5 kan yang perkara yang perlu ada kat dalam diri seorang syekh tu supaya jadi seorang syekh itulah supaya dia dilantik sebagai seorang syekh dalam kabilah dia tersebut. Boleh tak
kamu carikan 5 ciri-ciri tersebut dan berikan jawapan tu kepada cikgu. Boleh tak? Untuk aktiviti kita ni, kamu boleh buka buku teks, buku surat 158 untuk cari ciri-ciri seorang syekh ni. Okey, lepas sekarang dah pukul 9. Okey, Vinod kata okey. Sekarang ni pukul 9.36. Jadinya cikgu bagi 10 minit lah. Maknanya pukul 9.46 kita bincangkan untuk jawapan kita. Boleh ya? Lepas tu kamu boleh bagi jawapan untuk ciri-ciri seorang syekh. Lepas tu yang join Google Meet ni tuliskan kehadiran kamu. Okey pelajar. Okey, tinggal lagi 1 minit sebelum kita bincangkan untuk mengenai aktiviti kita ya. Lagi 1 minit. Sembilan 45, 1 minit lagi ya. Okey, jam sudah menunjukkan pukul 9.46. Jadinya masa untuk kita berbincang mengenai latihan kita. Okey, cikgu akan baca balik. Okey, latihan kita ni iaitu isi tempat kosong dengan memberikan jawapan yang betul. Okey, kita punya tajuk ataupun topik kita punya latihan adalah ciri-ciri seorang syekh. Okey. Boleh tak kamu bagi cikgu 5 ciri-ciri seorang syekh tu? Kamu boleh type, kamu boleh bercakap. Boleh tak? 5 ciri seorang syekh. Cikgu nak tengok. Okey, pertama, baca membantu menyelesaikan masalah ahli kumpulan. Membantu masalah ahli kumpulan. Okey, dia memang bantu masalah ahli kumpulan, tapi dalam 5 tu dia untuk menyelesaikan ahli kumpulan tu tak ada. Okey, contohlah. Okey, cikgu bagi jawapan. Okey, yang pertama dia kena Okey, ni jawapan dia. Yang pertama dia kena disukai oleh ahli kabilah. Okey, itu adalah ciri-ciri dia yang pertama. Okey, ada tak untuk jawapan yang lain? Itu kan, bila kamu nampak kan. Okey, yang mana? Betul apa? Saya dapat. Okey, dapat. Okey, jawapan yang untuk jawapan kedua apa? Ada dalam buku teks tu. Disukai oleh ahli kabilah. Itu kamu tengok dekat dalam buku teks tu, sebelah dia apa? Dia 5 tu dia sederet jawapan dia. Yang kedua apa? Tadi ada cikgu bincang, dia kena apa? Seorang ahli pemimpin ni. Kita pemimpin, kita kena ada sifat apa? Untuk yang kedua, ciri-ciri dia, di depan dia huruf M.
Kalau baik hati dan mudah beri pertolongan, boleh ke cikgu? Kalau untuk Arab Jahiliah dia bagi tolongan, dia sebenarnya Arab Jahiliah ni dia tak dia dipandang buruk ataupun dia macam nampak jahil tu, dia menolak agama kepercayaan lah. Tapi kalau untuk mereka ni dia ada sifat macam bila tetamu datang ke rumah, mereka sangat menghormati tetamu tau. Mereka menyediakan makanan ataupun tempat tinggal atau keselesaan kepada tetamu tersebut. Tapi kalau untuk membantu ni, tak, cikgu rasa dia tak ada bagi bantu ni. Okay, tak apa. Cikgu bagi untuk kita punya ciri kedua itu, dia kena matang. Dia kena berfikiran yang matang. Dia kena, bila sesuatu ada masalah yang sebenarnya yang Batis jawab tu, dia sebenarnya dia termasuk dekat yang matang ni. Dia macam berfikir atau menyelesaikan dalam masalah kabilah tu. Dia sebenarnya dia betul. Cuma kita macam nak tepat kan. Dia macam ni, masa cikgu belajar form 6 dulu, bila cikgu jawab karangan, bila tengok jawapan tu memang betul tau untuk dalam sesi tu. Tapi bila jawapan tu dia tak ada kat dalam skrip jawapan, dia akan dikira salah. Walaupun jawapan kita bagi tu logik dia boleh diterima, tapi bila dalam peperiksaan sebenar dia tak boleh terima sebab dalam skrip jawapan tak ada yang kita tulis tu. Tapi kalau kita punya fikiran logik akal, dia boleh diterima. Tapi kalau setakat proses dia tak susah lagi. Okey. Mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh seorang syekh. Itu memanglah. Itu memang syekh. Kita memang bincang pasal syekh ni, tapi cikgu nak ciri-ciri seorang syekh tu. Dia macam mana dia dilantik sebagai seorang syekh tu. Ya, memang kabilah tu dia akan melantik seorang syekh untuk sebagai ketua. Dengan seorang ketua ni dia ada ciri-ciri dia. Yang pertama tadi dia disukai oleh ahli kabilah. Yang kedua dia masih matang. Dia ada berfikiran menyelesaikan masalah tu. Betul. Baca jawapan tu betul je. Tapi kalau ayat yang tepat dia kena ada jawapan dia matang lah. Dia berfikiran dengan cara yang betul. Sebenarnya jawapan dia betul je. Dia boleh terima kalau logik akal ni kan. Kalau kamu jawab dalam jawapan baru setakat macam form 1, form 2, form 3, form 4, harus berdana ni, dia still lagi macam kalau kita cikgu pakai penanda, cikgu akan tulis jawapan betul sebab kita faham jawapan tu. Cuma dia ayat tu tak sama kan, dia berbeza kan. Tapi maksud dia sama. Bila maksudnya sama, dia betul lah. Okey, membaca tu betul je. Cuma kalau nak lebih tepat, kita buat matang. Lagi mudah dan senang. Okey. Untuk ciri yang ketiga. Alamak, tekan pula. Ciri banyak kecil. Baru nampak. Okey, boleh tak bagi cikgu ciri yang ketiga? Dekat buku teks tu ada. Yang pertama dia kena disukai oleh ahli kabilah. Yang kedua dia kena berfikiran cara yang matang. Yang ketiga, kalau kita melakukan satu benda atau melakukan satu perkara, kita kena ada sifat apa? Sifat apa? Kita kena sifat huruf dia depan dia B. Kita melakukan satu perkara tu, kita kena ada sifat berani. Okey? Kalau kita melakukan satu benda atau kita bertanggungjawab, kita kena ada sifat yang berani ya. Okey. Tak apa sebab okey, lepas tu kita punya jawapan yang keempat, dia mestilah sanggup mempertahankan kabilahnya. Okey. Dia kena sanggup mempertahankan kabilahnya. Macam Batisha tadi kata, macam menyelesaikan masalah. Okey, kalau tu yang macam yang matang tu. Lepas tu dia kena ada sanggup mempertahankan kabilahnya. Dia kena macam kan dia suka berperang kan. Jadinya kalau kabilah dia kena, bila dia berani, dia mestilah kena mempertahankan dia punya kabilahnya kan. Baru bala orang suka kan untuk melantikkan ketua. Dan okey, cikgu nak ciri-ciri yang terakhir ni. Boleh tahu ciri-ciri yang terakhir ni? Dia kena pandai apa ni? Berilmu agama tinggi. Agama tinggi? Arab Jahiliah ni, dia tak ada agama tau.
Sebab dia telah menolak ajaran agama ni, sebab ini tentang atas model Islam ya. Jangan cakap cikgu resis pula. Sebab kita belajar ni tentang model Islam. Okey. Untuk Arab jahiliah ni, tak apa. Biasalah sebab kita belajar kan. Abraha. Abraha tu dia berkaitan dengan serangan. Okey. Zaman macam ni. Arab jahiliah ni dia tak ada agama. Dia tak ada, bukan dia tak ada agama. Dia ada agama. Agama mereka sembah berhala. Dia menolak ajaran agama Nabi-Nabi terdahulu lah. Sebelumnya datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Okey, dan yang kelima ni, okey. Kalau kamu tengok yang cikgu ni asyik bercakap je, dia pandai apa ni? Dia pandai bercakap, tapi kalau dia punya scientific dia apa? Yang lebih tepat dia. Dia kena pandai apa ni? Bukan cikgu bercakap kan? Dia kena apa? Berapa? Dia mesti pandai berkomunikasi. Dia betul juga. Dah betul lah tu, tapi dia macam dia kurang tu. Tak, dia betul, tapi ayat dia. Dia macam cikgu cakap tadi, dia perkara yang betul, tapi dia punya perkataan dia berbeza. Dia mesti apa? Kalau bahasa Inggeris dia kita panggil public speaking. Bahasa Melayu dia kita panggil apa? Alah, kalau kamu tengok dekat ahli parlimen tu dia apa? Berucap kan. Itu berpidato. Betul. Baru betul baca jawab. Ya, betul. Berpidato. Kalau dia seorang pemimpin, dia kena berpidato. Berpidato ni dia memberikan usul dan dia dapat menjawab persoalan yang akan diberikan berdasarkan usul dia. Akan orang tanya. Okey, dia mesti pandai berpidato. Okey, itu adalah 5 ciri-ciri seorang syekh. Okey, yang pertama dia disukai oleh ahli kabilah, yang kedua matang, ketiga berani, yang keempat sangat mempertahankan kabilahnya, dan yang kelima adalah mesti pandai berpidato. Okey, jawapan kamu semua dia macam ni. Dia betul. Tapi betul, sebenarnya betul je. Cuma sebab cikgu ni kita ikut silibus kan. Tapi sebenarnya betul je. Okey, tapi kamu faham je kan. Kamu bijak juga kan. Walaupun kamu kita panggil kelas belakangan, tapi bila cikgu tanya kamu boleh jawab. Jawapan kamu pun betul juga. Menunjukkan bahawa kamu pun bijak. Cuma kalau kamu dapat asarkan lagi, memang of course memang terbaik lah. Mesti kamu masa cikgu bijak lah, bertambah bijak. Okey, kita dah habis untuk kita punya aktiviti. Okey, lepas tu sebab ni pun dah 9.57 ni. Cikgu tak nak habis sampai lebih pukul 10. Okey, ada tak sebarang pertanyaan? Kalau tak ada tak apa. Sebab kita dah kita panggil running out. Okey, cikgu nanti saya baca semula. Tak apa. Biasa. Cikgu pun baca juga walaupun cikgu baca balik buku-buku kamu. Kalau tak macam ni cikgu nak terangkan betul. Cikgu pun belajar. Apa yang kamu belajar, cikgu pun belajar benda tu. Benda sama je. Okey. Sekian, terima kasih sebab cikgu tak nak habis masa kelas sampai pukul 10 kan. Nanti kamu kena rehat. Cikgu takut pukul 11 kan. Kamu ada kelas apa tak, cikgu tak tahu lah. Takut sebab cikgu punya jadual lain. Okey. Cikgu ucapkan terima kasih sebab join kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu ucapkan syahbaz lah. Dan menunjukkan bahawa kamu pelajar yang bijak. Okey, kamu pun bijak, kamu faham kan. Tapi kalau cikgu dapat ajar dalam kelas lagi seronok tau. Sebab cikgu suka buat aktiviti. Sebab kalau belajar macam ni bosan. Cikgu pun tak minat sangat kan kita belajar online. Kamu pun tak kenal cikgu kan. Kalau kita duduk dalam kelas, cikgu boleh buat banyak aktiviti. Banyaklah kamu kena berjalan. Tapi pandemik COVID-19 kan. Cikgu ucapkan terima kasih. Okey, nanti apa-apa cikgu akan bagi maklumat dekat dalam grup kelas lah. Okey, berkaitan dengan aktiviti. Tak takut aktiviti dia yang tadi tu lah balik. Okey, kamu dah tahu jawapan, jadi kamu bagi kat cikgu. Okey, cikgu pastikan kamu hantar kat cikgu ya, sebab cikgu nak siapa yang hantar latihan kat cikgu akan letakkan nama dia untuk kamu join grup Google Meet ni pun cikgu akan letak untuk kamu punya amalan yang baik tau. Ada tau untuk yang amalan yang baik tu. Kalau kamu buat aktiviti tu, cikgu akan letak 2 perkara amalan yang baik kamu. Okey. Apa pun, terima kasih. Okey. Jaga diri kamu baik-baik, okey? Okey, kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, bye.
Ya, sama-sama Binot.